Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurjana binti Zaimi bernombor matrikan 059213. Untuk subjek forum polisi ini, saya telah memilih subtopik daripada CLO3 iaitu Instrument of Foreign Policy in Economy, dan saya memilih untuk membincangkan tentang ekonomi Vietnam. Pembangunan oleh negara Vietnam sejak 30 tahun dahulu amat mengagumkan. Reformasi ekonomi telah dilakukan oleh negara Vietnam pada tahun 1986 di bawah polisi yang dinamakan Doi Moi yang membawa maksud renovasi. Dan sejak itu, ekonomi Vietnam semakin rancak dan sekaligus dapat merubah kedudukan Vietnam daripada negara miskin kepada negara kelas pertengahan. Tahap kemiskinan rakyat turun dengan drastik daripada lebih 70% kepada bawah paras 6%, dengan banyak etnik minoriti masih di dalam kelompok rakyat yang miskin. Vietnam merupakan sebuah negara republik sosialis yang ketika ini dipimpin oleh Nguyen Phu Trong sejak tahun 2018. Vietnam juga mempunyai satu sistem parti yang dinamakan Communist Party of Vietnam (CPV) yang mempunyai kuasa sepenuhnya. Presiden juga dipilih setiap 5 tahun dan kemudiannya akan membentuk kerajaan. Ahli parlimen pula dipilih dari kalangan Communist Party of Vietnam setiap 5 tahun. Pemerintahan sistem diktator komunis menyebabkan sebarang pandangan berlainan dalam politik akan disekat dan tiada kebebasan dalam kalangan rakyat awam. Namun, sektor ekonomi berjaya membangun melalui reformasi Doi Moi yang diusulkan oleh CPV pada tahun 1986 yang menumpukan kepada sistem ekonomi sosialis terbuka. Sistem ini menyebabkan pasaran ekonomi lebih terbuka dan disertai oleh pengusaha industri bersama-sama agensi kerajaan. Sektor perindustrian pada waktu itu diharap dapat membantu menjadi pembangkit sektor pertanian yang seterusnya dapat membanyakkan jumlah ekspor makanan dan barangan pengguna bagi menjana ekonomi negara. Selain itu, pengeluaran hasil pertanian seperti padi dan beras juga semakin meningkat. Pelbagai sektor lain dibenarkan bersaing antara sektor swasta dan agensi kerajaan. Stesen pemeriksaan barangan mula dimasukkan di lebuh raya pada tahun 1987 bagi melancarkan lagi penghantaran barangan. Undang-undang pelabuhan luar negara diperkenalkan bagi menarik lebih banyak modal dari luar untuk masuk untuk aktiviti pembangunan negara. Para petani juga dibenarkan mengusahakan tanah persendirian dan menjual hasil di pasaran. Oleh itu, kawasan pedalaman semakin dibangunkan dan menarik minat petani untuk mengusahakan bidang pertanian. Seterusnya, para petani juga dapat menjual hasil sendiri mengikut harga pasaran. Penduduk juga diberi peluang untuk mempelajari kemahiran industri dan berhijrah ke bandar besar. Terdapat beberapa hasil daripada kejayaan negara Vietnam melaksanakan reformasi ekonomi. Kerancakan dalam ekonomi Vietnam disebabkan oleh perubahan bidang pekerjaan dari pertanian kepada pembuatan, pelaburan, sektor swasta, peningkatan gaji serta pembangunan bandar-bandar besar. Kegiatan ekspor juga semakin meningkat, terutamanya dalam pengeluaran industri, tekstil dan makanan laut. Selain itu, kegiatan ekonomi yang turut banyak menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar negara Vietnam ialah industri minyak mentah. Walaupun masih baru dalam industri minyak mentah, Vietnam berjaya menjadi negara ketiga pengeluar besar di Asia Tenggara selepas Indonesia dan Malaysia. Kerajaan Vietnam juga menggunakan hasil cukai yang diperolehi oleh aktiviti ekonomi ini untuk membangunkan kawasan di luar bandar agar pelaburan dibahagikan dengan baik. Pekerjaan baru juga semakin bertambah di kawasan luar bandar serta jumlah pengangguran dan pendapatan penduduk di luar bandar juga memuaskan. Dasar Doi Moi yang juga bermaksud pengubahsuaian hampir merubah keseluruhan sistem ekonomi Vietnam. Dasar ini dilaksanakan bagi mencapai beberapa tujuan. Antaranya adalah membolehkan Vietnam dilihat sebagai sebuah negara yang mengamalkan ekonomi liberal oleh masyarakat antarabangsa. Tuntasnya, liberalisasi ekonomi sememangnya telah membawa perubahan besar terhadap sosio-ekonomi penduduk dan akhirnya membawa kepada prestasi ekonomi Vietnam melonjak naik setanding dengan negara-negara yang sedang membangun.